semua dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sedaha sekalian. Cikgu harap kamu semua sihat ya. Okay, so hari ni tajuk RBT kita nak sambung topik unit 1.1.2 menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. So cikgu nak kamu semua ambil buku teks masing-masing dan buka muka surat 5. Okey, cikgu tunggu ya. Okey, pelajar-pelajar semua dah ambil buku teks. Okey, dah buka muka surat 5. Okey. So topik kita hari ni lah 1.1.2 menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. So kita lihat dulu masalah bukan inventif. Okey. Proses penyelesaian masalah bukan inventif ni ialah suatu proses penyelesaian masalah yang biasa dialami dalam kehidupan seharian kita. Okey, biasanya individu yang menghadapi masalah ini dia akan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, jika masalah tersebut kita dapat atasi, maka ia dianggap berjaya lah. Okey, set ni adalah carta alir proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okay, cuba pelajar lihat. Okey, kat sini kita akan dalam proses kerjanya ada mula. Okey, kita akan mula. Okey, yang pertama kita perlu mengenal pasti masalah. Okey, saya bagi contoh Nobita. Okey, Nobita dia mengenal pasti masalahnya adalah contohnya pensel dia tumpul. Okey, kat situ dia kenal pasti masalah dia adalah pensel dia tumpul. Okey. Okey, langkah yang kedua apa yang perlu dibuat? Nobita perlu menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Okey, kat sini Nobita dia ada dua pilihan. Okey. Yang pertama pilihan untuk menyelesaikan masalah pensel dia tumpul, dia perlu mengasah pensel. Yang kedua, dia perlu membeli pensel baru. Okey, jadi dua saja dia buat pilihan. Kalau nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Ini contoh saja. Okey, langkah yang ketiga membuat pilihan. Okay, Nobita akan membuat pilihan lah, sama ada dia nak pilih pilihan yang pertama ke ataupun pilihan yang kedua. Okay, kat sini Nobita memilih untuk mengasah pensel. Contoh kat sini pilih untuk mengasah pensel. So pilih pilihan yang pertama. Okey, langkah yang keempat, Nobita melaksanakan pilihan tersebut. Okey, iaitu dia melaksanakan tadi itulah, iaitu mengasah pensel. Okey, dia melaksanakan. Yang kelima, okey, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Okey, kat situ Nobita akan menilai sama ada pensel dia sudah tajam atau tidak. So kalau sudah tajam maknanya selesailah. Okey, selesai masalah Nobita. Tapi kalau pensel tidak berjaya, tidak tajam, maka Nobita perlu mengulang semula pada langkah yang kedua. Okey, saya harap pelajar-pelajar semua kita sebenarnya penyelesaian ini lah. Okey, mudah saja untuk cara alih proses penyelesaian masalah bukan inventif ni, mudah saja. Saya harap pelajar-pelajar semua faham. Okey, kita masuk pada topik yang seterusnya, iaitu masalah inventif. Okey pelajar, kita masuk kepada proses penyelesaian masalah inventif. Okay, proses penyelesaian masalah inventif berbeza dengan proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okay, kat sini pun kalau kita lihat proses kerjanya pun pada rajah 1.16 pun lain, tak sama. Okey, dalam proses penyelesaian masalah inventif ni berbeza daripada penyelesaian masalah biasa. Biasanya strategi penyelesaian masalah inventif ni kita menggunakan kaedah TRIS.
biasanya banyak digunakan dalam bidang-bidang kejuruteraan dan juga industri, di mana kita menggunakan penyelesaian ini dalam tempoh yang singkat pelajar. Sebab itu kita ada kaedah, kita panggil kaedah TRIS sebenarnya. Okey, tak apa. Itu kemudian sekarang saya nak pelajar fahamlah proses kerja penyelesaian masalah inventif. Okey, kat sini pelajar lihat kita dalam cara ta'alirnya kita ada masalah khusus. Kita bermula dengan masalah khusus. Okey, dalam fasa pertama ni kita perlu menganalisis punca masalah. Menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk. Masalah ini dia biasanya kita boleh kesan melalui proses kerja yang dikenali sebagai analisis fungsi. Okey, contohnya kat sini saya beri adalah contoh produknya ialah meja. Okey, analisis yang dilakukan dengan menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja. Okey, analisis fungsi ini dibincangkan dengan lanjut kita akan bincangkan pada tajuk yang seterusnya lah. Okey, analisis ini dilakukan sehinggalah punca masalah dapat dikenal pasti. Okey, itu adalah pada bahagian analisis. Okey, pelajar lihat pada fasa yang kedua, iaitu memodelkan masalah. Ini fasa yang kedua, memodelkan masalah dengan menggunakan konsep percanggahan fizikal. Okey, kita guna contoh yang sama juga, iaitu meja. Okey, dalam memodelkan masalah ni, contohnya meja perlu berat. Okey, meja perlu berat, iaitu pada bahagian kaki meja ini perlu ditukar kepada besi untuk menjadi lebih kuat bagi menampung beban yang tinggi dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Percanggahan fizikal dalam kes ini ialah meja perlu berat dan ringan. Meja perlu berat dan ringan. Itu saja untuk contoh bahagian model masalah. Kita lihat pada fasa yang ketiga. Murid diperkenalkan dengan dua kaedah penyelesaian. Ini fasa yang ketiga. Ada dua kaedah penyelesaian. Yang pertama, kaedah pemisahan ruang. Yang kedua, kaedah pemisahan masa. Dalam kaedah ini, pelajar hanya perlu memilih salah satu kaedah pemisahan saja untuk menyelesaikan masalah inventif. Biasanya pemilihan jenis ini kita akan lakukan merujuk pada muka surat 7. Pelajar lihat muka surat 7. Jadual 1.1.2. Dia biasanya ada soalan penentuan kaedah pemisahan. Dekat sini soalannya, adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama, ya atau tidak? Jika jawapannya ya, maknanya pelajar pilih kaedah pemisahan ruang lah. Jika tidak, maka pilih kaedah pemisahan masa. Setelah kita mengenal pasti pencanggahan fizikal, iaitu meja perlu berat dan ringan, maka soalan yang perlu ditanyakan tadilah adakah meja perlu berat untuk menampung beban tinggi dan ringan untuk mudah dialihkan pada masa yang sama. So kat sini jawapannya adalah tidak. Kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan, maka kaedah pemisahan masa yang dipilih. Pelajar, itu adalah contoh bagi fasa yang ketiga tadi ni. Kita lihat fasa yang keempat. Kita ingat pelajar, fasa yang keempat ni
iaitu memilih model penyelesaian. Memilih model penyelesaian spesifik, yang ini merujuk kepada prinsip inventif. Okey, prinsip inventif ni nanti ada pada topik yang seterusnya lah. Nanti kita akan lihat. Okey, kat sini setiap kaedah pemisahan yang dibekalkan dengan pilihan-pilihan prinsip inventif. Okay, sebagai contoh, kaedah pemisahan ruang dibekalkan dengan 7 prinsip inventif dan kaedah pemisahan masa juga dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Okey, kedua-dua prinsip ini nanti pelajar boleh lihat pada topik yang seterusnya pada muka surat 16 dan 17. Okey, itu tak apa, itu kemudian. Okey, ini adalah sebagai rujukan untuk kita menentukan pilihan-pilihan prinsip inventif yang bersesuaian bagi menyelesaikan masalah. Okey, setelah kita mengenal pasti jenis kaedah pemisahan, pelajar boleh memilih satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif yang dibekalkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okay, tak apa pelajar. Ini sekadar pengetahuan sajalah untuk penerangan saya dalam proses kerja penyelesaian masalah inventif. Okay, tak apa. Hari ini saya nak pelajar faham saja untuk dua proses kerja rajah masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okay, lepas ni saya nak pelajar-pelajar cuba jawab soalan kuis, di mana kuis ini ada melibatkan kerja-kerja PBD untuk kami guru-guru catat pada rekod kami. Okey, saya harap lepas ni pelajar cuba jawab soalan yang saya kongsikan di WhatsApp. Okey pelajar, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.